Jadi, di samping berita Roberto Mancini cancel friendly lawan Malaysia, satu lagi perkara yang menggemparkan arena bola sepak Malaysia. Apabila Tunku Makutu Johor, TMJ, melalui satu komen Instagram, mengesahkan secara tidak langsung bahawa Romel Morales akan menyarung jersey Malaysia di Piala Asia. Itu bermakna proses naturalisasi, proses mengesahkan kerakyatan sudah pun dimuktamadkan untuk Romel Morales, dan bekas pemain PKNS yang sebelum, mungkin aku boleh katakan sebelum ni bermain bersama dengan KL City FC, dan next destination dia adalah di mana Kish? Di Johor. Di Johor, yes. Tak mengejutkan. Cuma ada satu benda pasal Romel ni yang aku sedih sedikit lah. Sebab waktu awal, siapa yang ingat waktu dia join PKNS dulu? Sebagai seorang yang berumur 19 ke 20? Sensational football player. Waktu tu dia muda, 19 tahun ke 20 tahun. Waktu tu aku ingat lagi, dalam satu temu bual, aku pernah sempat temu bual dia. Dia pernah cakap, even abang dia yang ada di Malaysia pada ketika itu pernah cakap yang harapan Romel datang muda-muda ni ke Asia Tenggara adalah untuk menggunakan Liga Super Malaysia sebagai batu loncatan untuk dia pergi ke Jepun atau Korea. Dan kemudiannya kembali ke Eropah. Dia mahu beraksi di pentas tertinggi. Tapi malangnya itu tidak berlaku. Romel kekal di Malaysia. Dia menjadi pemain yang konsisten di Malaysia. For Malaysian standard, dia menjadi seorang pemain yang luar biasa di sini. Dan sekarang dia akan berhijrah ke Johor dan menyerung jersey kebangsaan. Sebelum aku nak tanya hang pasal jersey kebangsaan ni, aku nak sebut satu je pasal Romel ni. Dia masih lagi muda. Dia masih lagi muda, ada banyak tahun. And sekarang ni dia ada tanggungjawab besar, dah dapat kerakyatan Malaysia, tanggungjawab yang besar. Beraksi untuk skuad kebangsaan. Ada banyak tahun yang dia boleh sumbang macam-macam benda kepada skuad Malaysia. Tapi satu je, kalau semalam hang tengok Nenad Basina punya interview, Nenad cakap satu benda je. Bila ditanya tentang Romel punya penghijrahan, dia kata, good luck to him, he's a good player, but he has to change his attitude. Dan itu bukan sekadar Nenad saja yang cakap. Sesiapa yang pernah berborak dengan pemain-pemain KL City, yang pernah berborak dengan jurulatih-jurulatih, yang pernah melatih dia, tak kisahlah di KL ke, di Melaka ke, di PKNS ke, dia pemain yang ada isu disiplin, isu memberikan 100% komitmen di atas padang dan di luar padang terutamanya. Harapan aku adalah dengan perginya ke JDT, kita tahu JDT hang tak boleh main-main. No nonsense lah. Aku berharap environment di JDT itu akan menjadi ibarat tamparan hebat buat dia, dan akan bantu dia untuk bangkit kembali menjadi pemain konsisten yang kita nampak di PKNS ketika dia tiba pada mulanya. Aku tak risaukan dia di JDT, aku risaukan dia dengan pasukan kebangsaan lah. Sebab kalau kita naturalisasi seseorang pemain ni, tentunya kita nak pulangan yang setimpal lah. Yes. Sebab memberikan kerakyatan kepada seseorang ini bukanlah satu perkara yang main-main. Betul. Ini melibatkan the sovereignty of our nation. Melibatkan kedaulatan negara. Banyak perkara yang agak sensitif. Kan? Dan tentunya kita nak nilai yang setimpal. Sebab kalau to be honest, kalau kita buka kerakyatan Malaysia ni kepada semua orang luar, berjuta-juta orang nak jadi rakyat Malaysia. Bahkan ramai lagi yang telah yang sampai sekarang kalau pergi Sabah tu yang beribu-ribu yang masih berjuang untuk kerakyatan yang mungkin 100 kali ganda lebih layak daripada Romel daripada segi lineage mereka ke apa ke. Tapi aku faham. Masih belum. Tapi aku faham Romel diberi kerakyatan tu, aku faham. Right? Aku bukan nak banding cakap siapa lagi layak, siapa tak layak. Aku faham. Tapi bila hang dah diberi kerakyatan, ada tanggungjawab. You have responsibilities. Dan sepanjang beberapa ketika ni pun program naturalisasi ni ada hit ada miss. Jadi Ridon, Di Paula, Litak. Dia macam ni. Hit and miss ni of course lah kita pun tak boleh nak predict macam mana kan. Tetapi ada satu weapon yang Romel kena pakai weapon ni to his full potential, iaitu umur dia. Berapa? 27 sekarang. 27 tu di kancah 26-27 di kancah tempatan tu masih lagi sangat muda. Sangat reaching his peak lah. His peak. 27 ni orang kata lagi setahun lagi tua daripada Marcus Rashford je. Kan? Jadi
Jadi kena guna betul-betul perkara tu. And all the best to him di JDT dan juga di pasukan kebangsaan Malaysia. Dan akan ada masalah keserasian kah? Sebab dia kan tak pernah main Malaysia sebelum ni. Aku tak tahu. Kalau dia pergi ke Piala Asia, satu je persoalan aku. Spot siapa yang dia akan ambil? Adakah pemain yang dia ganti itu pemain yang memang membantu tak layak berada dalam skuad kebangsaan? Itu je persoalan aku sekarang ni. Sebab aku tak nafikan Romel will add something different. Kualiti kita tak boleh nafikan. Romel will daripada, add something daripada different. Segi kualiti. Dia boleh prevent Paulo daripada terpaksa main peranan striker kan. Dia boleh add something different. Dia ada aerial presence, dia boleh dribble with the ball. Dia boleh link up rakan pasukan. So he will add something different. Tapi persoalannya siapa yang akan Romel ganti dalam skuad kebangsaan? Slot siapa yang akan dia ambil? Itu yang kita nak kena tunggu dan lihat. Sebab ada beberapa keputusan yang cukup besar untuk Kim Pan Gon lakukan sebelum. Bila kita akan dapat list pemain? Aku tak pasti. I'm assuming end of this month should be out. I'm assuming. Sebelum tahun baru lah. Sebelum tahun baru. Sebab once Liga is over, sudah tentu akan ada call up yang awal. Pasukan akan mula berlatih dengan awal. So kita tunggu dan lihat lah. Siapa yang akan dibawa masuk. Siapa yang tu akan ditinggalkan. Berita transfer pertama lah daripada JDT untuk yes. Tak. Ilyas Jalil. Ilyas Dollah. Bukan Ilyas Dollah. Ilyas Dollah Thailand. Ilyas Jalil daripada Argentina. Playmaker. Dia yang pertama. Dan kemudiannya sekarang kita dah dapat Romel Morales. Menarik untuk kita lihat siapa lagi yang akan masuk keluar. Banyak rumor yang nak keluar JDT ni kita dah dengar. So kita tunggu dan lihat. Hello, sahabat-sahabat Bola Itu Live semua. Saya ada sedikit pengumuman untuk anda. Jangan lupa anda boleh saksikan sorotan Bola Itu Live di YouTube Astro Arena. Dan pada masa yang sama, anda boleh mendengar keseluruhan episod di Astro Go dan juga di platform-platform podcast pilihan anda. Jangan lupa.